Bella, untuk kita menelusuri, melihat bagaimana peranan dan juga ketokohan Tun Dr. Arsyad Ayub dalam bidang pendidikan terutamanya apabila Allahyarham sebelum sewaktu berkhidmat membawa banyak kursus-kursus profesional masuk ke Malaysia dan juga melahirkan ramai tokoh-tokoh sama ada di bidang korporat maupun pendidikan. Jadi saya nak bersama dengan Profesor Teknologis Dr. Muhammad Kamal Harun, Ketua Pegawai Eksekutif Razak School of Government menerusi panggilan ketika ini. Prof, terima kasih kerana sudi bersama dengan Isro Awani dan sudah tentu pemergian Allahyarham ini sesuatu yang memberi kesan besar. Prof juga selaku bekas Timbalan Naib Chancellor Akademik dan Pengantarabangsaaan UiTM juga sudah tentu berperanan dan juga terlibat secara langsung bersama dengan barisan pengurusan, anggota-anggota lembaga pengarah dan sebagainya. Mungkin secara umumnya dahulu, bagaimana Prof mengenali Allahyarham Tun Arsyad Ayub ini, karakternya bagaimana, ketegasannya, kerana ramai tetamu yang kami interview sejak daripada pagi tadi berkongsikan sifat ketegasan, disiplin beliau itu. Mungkin Prof ada pandangan Prof. Ya, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah tentulah pada hari ini merupakan hari yang amat sedih bagi saya dan pastinya umum kepada warga Universiti Teknologi Mara atas pemergian Allahyarham Tun Dr. Arsyad Ayub yang amat kami cintai dan kami sayangi, kerana beliau merupakan tokoh pemimpin pendidikan yang amat kami hormati dan merupakan juga arkitek kepada agenda pendidikan pelajar-pelajar UiTM khususnya bagi kaum Bumiputera. Bagi saya, apabila Allahyarham Tun meletakkan rancangan mendidik pelajar, terutama kaum pelajar Melayu ini, beliau amat strategik sekali, iaitu ada 3 perkara yang beliau khusus jelas dari segi purpose yang nak dicapai. Yang pertama, beliau memaklumi bahawa sikap dan pemikiran yang tersedia perlu wujud di kalangan pelajar-pelajar bagi mendapat ilmu. Dan oleh kerana itu beliau banyak menumpukan kepada pembentukan sikap dan juga pemikiran pelajar agar bersedia untuk mencari ilmu yang bukan senang tetapi amat challenging kepada pelajar-pelajar. Yang keduanya ialah ilmu itu sendiri. Penumpuan beliau kepada kualiti ilmu bidang-bidang pengajian yang bercorak antarabangsa dan juga profesional ditempatkan di dalam institusi pengajian ITM ketika itu. Dan seterusnya, perkara ketiga yang saya lihat strategiknya pemikiran Allahyarham Tun ialah kepada kaedah memberi peluang ataupun akses kepada pelajar untuk mendapatkan pengajian tinggi, kerana tidak semua pelajar yang ketika itu mempunyai kelayakan yang cukup untuk mendapat akses kepada pendidikan tinggi, tetapi beliau meletakkan program-program berbentuk diploma, pra-diploma sebagai asas untuk kemasukan dan seterusnya menjadi cemerlang selepas program tersebut. Jadi ini adalah 3 strategi utama yang saya nampak kaedah yang digunakan oleh Allahyarham Tun untuk memajukan kaum kita, terutama sekali kaum Bumiputera melalui sistem pendidikan. Ini adalah strategi yang bagi saya amat strategik dan memang telah pun berjaya melahirkan graduan yang berjaya dan juga melalui program-program yang amat strategik. Kalau boleh saya sentuh sedikit tentang program-program yang ditawarkan di ITM ketika itu, beliau merupakan bagi kami arkitek lah kepada pembentukan program-program yang industrial relevant. Allahyarham Tun telah memulakan program-program sains gunaan ataupun applied sciences, kemudian komunikasi massa, pengurusan perniagaan, seni reka bentuk dan juga pentadbiran awam. Dan di samping itu, program-program yang amat strategik seperti pengurusan peladangan, sajian dan penhotelan juga merupakan program-program yang telah dikenal pasti mampu menerajui bidang-bidang yang menjadi penumpuan negara ketika itu. Allahyarham Tun juga
telah meletakkan program-program yang bercorak antarabangsa, terutama sekali di bidang-bidang profesional seperti ICSA ataupun Institute of Chartered Secretaries and Administration, ACCA, Chartered Institute of Logistics and Transport, Chartered Institute of Marketing. Ini adalah merupakan program-program yang amat strategik yang ketika itu memang tidak ramai profesional terutama sekali di kalangan Bumi Putera yang ada untuk menerajui bidang-bidang industri. Jadi itulah antara bagi saya jasa ataupun approach yang amat strategik yang digunakan ataupun yang dilaksanakan oleh Allahyarham Tun yang menjadi kebanggaan kita dan seterusnya menjadi teraju kepada kecemerlangan UiTM ketika ini. Ya, Prof, menyebut berkenaan dengan melihat pembangunan anak bangsa Melayu dan juga Bumi Putera ini, suka untuk saya quote sedikit kalau satu laporan ataupun dalam temu buat NST suatu ketika dahulu bersama dengan Tun Arsyad Ayub yang soalannya adalah, soalan wartawan adalah berkenaan dengan mengapa aliran ataupun pengajaran bahasa yang digunakan di ITM maupun UiTM digunakan dalam bahasa Inggeris sedangkan pelajar-pelajarnya adalah golongan Melayu Bumi Putera, dan Tun Arsyad Ayub menegaskan bahawa beliau ingin menyelamatkan bangsa Melayu itu sendiri tetapi bukan bahasa Melayu. Bangsa itu menjadi keutamaan beliau. Melihat kepada program-program profesional yang dibawa, bagaimana ianya mencorak terutamanya dalam pembangunan Malaysia secara khususnya melahirkan lebih ramai tokoh-tokoh tidak kira dalam bidang korporat maupun sebagai tenaga pengajar yang menerajui konglomerat yang besar pada ketika ini. Mungkin Prof ada pandangan berkenaan dengan perkara visi dan juga matlamat jelas yang dibawa oleh Allahyarham sewaktu berkhidmat, Prof. Ya, memang terima kasih. Ya, memang betul. Saya rasa approach yang digunakan oleh Allahyarham Tun untuk menggunakan bahasa Inggeris sebagai bahasa pengantar di UiTM ataupun di ITM ketika itu telah berjaya menempatkan, bukan saja berjaya menempatkan pelajar-pelajar sebagai global players ataupun duduk di industri-industri yang datangnya daripada pihak antarabangsa. Tetapi yang paling penting ialah keupayaan pelajar-pelajar itu menakluki ilmu daripada negara-negara lain. Kebanyakan buku-buku ketika itu ditulis dalam bahasa Inggeris, jurnal-jurnal yang dibaca oleh pelajar-pelajar bagi mendapatkan ilmu banyaknya dalam bahasa Inggeris, terutama sekali dalam bidang-bidang yang melibatkan bidang-bidang profesional ini. Apabila kami ketika itu mempunyai satu program bersama Ohio University yang diterajui oleh Allahyarham Tun juga, bekerjasama ini menghasilkan bidang-bidang MBA dan program-program bersifat BBA dan MBA. Program-program ini dilaksanakan dalam bahasa Inggeris. Jadi kalaulah tidak kita pupuk keupayaan pelajar itu di dalam bahasa Inggeris, sudah pasti kita tidak dapat menakluki ilmu-ilmu ini daripada universiti yang kita berkolaborasi. Jadi bukan saja dia mencemerlangkan pelajar-pelajar itu, mengupayakan pelajar-pelajar itu untuk berinteraksi, tetapi keupayaan untuk menerima ilmu di dalam bahasa yang lebih universal itu menjadi aset lah kepada pelajar-pelajar kami ketika itu. Ya. Prof, sudah tentu apa yang disampaikan oleh Allahyarham sewaktu hayatnya, titipan-titipan, pesanan dan juga ketegasan itu sememangnya menjadi pedoman ramai. Mungkin Prof boleh kongsikan, mungkin ada perbualan, mesej, titipan maupun saranan yang disampaikan oleh Allahyarham sewaktu hayatnya yang kekal dalam ingatan, yang dilihat perlu diteruskan, dilaksanakan. Mungkin Prof ada cerita-ceritanya, Prof? Ya, terima kasih. Saya memang amat kagum dengan seperti yang saya sebut tadi, strategi yang digunakan oleh Allahyarham Tun untuk memastikan pelajar-pelajar menjadi mereka yang berilmu ialah tentang sikap pembentukan sikap dan pembentukan pemikiran. Beliau tegas
uh, very authoritative on principle, maknanya tidak berganjak daripada prinsip-prinsip yang perlu ada bagi mereka yang nak menguasai ilmu. Disiplin, integrity dan very very sincere to yourself, mengatakan bahawa kita nak belajar. Itu adalah antara foundation asas yang bagi saya amat penting, yang pernah Allahyarham Tun berkongsi dengan saya. Beliau pernah menyebut, Kamal, pastikan supaya pelajar-pelajar berdisiplin, kerana hanya melalui disiplin yang betul, disiplin yang baik saja baru kita boleh menerajui ataupun menguasai ilmu-ilmu ini. Dan seterusnya disiplin itu akan membawa kita kepada kemenjadian kita sebagai mereka yang berkhidmat secara profesional. Jadi saya tidak hairan mengapa Allahyarham Tun amat menekankan sikap dan juga disiplin di kalangan pelajar-pelajar, dan ramai di antara rakan-rakan alumni saya yang lebih senior daripada saya telah merasai apa yang telah Allahyarham Tun gunakan ataupun laksanakan bagi memastikan disiplin ini ada tersemat di kalangan pelajar-pelajar. Itu yang saya rasa adalah cukup pentinglah bagi saya, penekanan yang Allahyarham Tun berikan kepada kami sebagai anak-anak didik beliau. Prof, pastinya sudah tentu ianya meninggalkan satu legasi yang cukup besar. Apa yang perlu menjadi pedoman anak-anak muda, para graduan maupun penuntut yang sedang berada di universiti pada ketika ini, terutama di UiTM khususnya? Apa yang perlu mereka fahami dan juga apa yang perlu mereka pelajari dari ketokohan sosok yang bernama Arsyad Ayub ini, Prof? Ya, yang penting saya rasa kita perlu mempunyai a big heart lah. Orang kata confident level kita kena tinggi. Allahyarham Tun meletakkan kepada kita bahawa you must dream big bagi menjayakan bukan sahaja diri kita tetapi juga bangsa kita. Di samping itu bagi kita mesti bercita-cita untuk mempunyai peranan yang signifikan kepada masyarakat. Maknanya bukannya usaha itu untuk diri kita sahaja, tetapi yang penting sekali ialah apakah peranan kita dalam membangunkan keupayaan masyarakat kita. Hanya melalui ilmu, hanya melalui disiplin yang tinggi dan the sincerity in yourself, mengatakan bahawa saya ingin belajar, saya mahu menjadi manusia yang berguna. Ini adalah saranan, ini adalah antara perkara yang selalu saya dengar daripada Allahyarham Tun. Always think big dan make sure that you are an asset to the society. Itu yang saya rasa amat terkesanlah pada diri saya dengan Allahyarham Tun, dan perlu dihayati oleh pelajar-pelajar juga pemikirannya sebegini. Ya, Prof, mungkin akhir sekali Prof mewakili Razak School of Government dan juga alumni serta bekas timbalan Naib Chancellor Akademik dan Pengantarabangsa UiTM sendiri, mungkin ada ucapan, kami memberi ruang kepada Prof untuk menyampaikan ucapan mewakili alumni serta keluarga besar di Razak School of Government, Prof. Sudah pasti yang pertama sekali seperti yang saya nyatakan tadi, kami dan saya secara khususnya amat bersedih dengan pemergian Allahyarham Tun yang telah banyak memberi kesan kepada bukan sahaja hidup saya secara peribadi tetapi juga rakan-rakan saya, pelajar-pelajar saya dan juga masa depan UiTM. Seharusnya kita mencontohi apa yang telah dilaksanakan oleh Allahyarham Tun. Malah Allahyarham Tun juga pernah mendidik kami di Razak School of Government, ada juga menjadi amat aktif di Razak School of Government, dan bagi saya beliau adalah satu tokoh pemimpin pendidikan yang amat dikagumi, dan kami sangat bersedihlah dengan pemergian Allahyarham Tun. Al-Fatihah saya ucapkan kepada Roh Allahyarham. Ya. Baik. Terima kasih. Itu dia tadi Profesor Teknologis Dr. Muhammad Kamal Harun
Ketua Pegawai Eksekutif Razak School of Government yang juga bekas Timbalan Naib Chancellor Akademik dan Pengantarabangsa UiTM serta alumni bekas pelajar sendiri kepada Tun Arsyad Ayub sewaktu hayatnya.